السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله البدر الدجى والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وإمامنا وقدوتنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المسداة، وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran menjadi petunjuk kepada manusia, keterangan-keterangan daripada petunjuk dan yang membezakan di antara betul dan salah. Yang dihormati pengurusi majlis, yang berhormat Datuk Seri Timbalan Presiden PAS, Melaka Timbalan Pengurusi Perikatan Nasional, Datuk Seri Tuan Raya Tuan Ahmad, yang berhormat Datuk Idris Ahmad, Naib Presiden PAS, yang berhormat Al-Fadhil Ketua Dewan Ulama Melaka Sudaya PAS Negeri Kedah, yang berhormat Mengarah Pilihan Raya PAS Pusat Melaka Menteri Besar Negeri Kedah Darul Aman, semua pimpinan, ashabul fadilah, para ulama, tuan-tuan guru, hadirin hadirat, dan anak-anak yang saya kasih sekalian. Malam ini kita memperingati peristiwa yang penting dalam sejarah manusia seluruhnya. Peristiwa nuzul Quran, diturunkan Quran dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah langit dunia. Allah Ta'ala memilih semua kitab-kitab diturunkan pada bulan Ramadan. Taurat, Zabur, Injil, dan Suhuf, termasuk Quran. Bezanya, kitab-kitab lain diturunkan sekaligus ke bumi, diserahkan pada rasul-rasul yang dilantik.
Adapun Al-Quran Karim dibawa sekaligus dari Baitul Mahfuz dan Lauh Mahfuz ke langit dunia. Diarah oleh malaikat. Malamnya malam paling berganti oleh Allah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan dia malam yang diberkati oleh Allah. Kemudian dari Baitul Izzah diturunkan ke langit dunia secara berperingkat. Beberapa ayat dengan sebab-sebab yang berlaku, soalan-soalan yang ditanya, penjelasan dan bentuk yang diperlukan, pengajaran yang perlu diambil, berita-berita yang jadi iktibar dalam masa 23 tahun. Marhalah Makkiyah di Mekah dan marhalah Madaniyah di Madinah Munawwarah. Quran adalah mukjizat ilmu yang diberi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeza dengan mukjizat yang diberi kepada nabi-nabi zaman dahulu. Benda-benda yang pelik, yang luar biasa yang dilihat. Tafat Nabi Nuh alaihi salam. Ibrahim yang tak hangus dibakar. Musa dengan tongkatnya. Daud melembutkan mesin. Sulaiman menguasai manusia, jin dan burung yang terbang di udara. Boleh menguasai bahasa binatang. Isa menghidup orang mati, menyembuh orang sakit. Adapun Nabi Muhammad SAW diberi mukjizat ilmu. Diutuskan kepada seluruh manusia. Berbeza rasul-rasul zaman dulu. Diutuskan untuk umatnya sahaja, kaumnya sahaja, zamannya sahaja. Adapun memang diutuskan untuk seluruh manusia. Sehingga hari kiamat, di zaman manusia mencapai kemuncak ilmu yang diberi oleh Allah. Fama utitum min al-ilmi illa qalila. Dan tidak diberi kepada kamu ilmu melainkan sedikit saja. Dengan sedikit ilmu itu manusia mencipta alat-alat yang canggih, alat-alat yang luar biasa. Perhubungan yang cepat, perjalanan yang segera, maklumat yang dapat diketahui dalam masa yang selalu pendek. Sehingga dunia yang luas dilihat oleh kita macam satu perkampungan yang sempit saja. Pergi dengan segera, berhubungan segera, pemahaman yang segera. Maka cukup bagi akhir zaman seorang Rasul sahaja untuk seluruh manusia. Nabi Muhammad SAW menjadi tanda besar akhir zaman. Berita kelahirannya dimaklumkan oleh nabi-nabi zaman dahulu. Disebut dalam kitab-kitab agama zaman dulu, termasuk agama yang tidak samawi. Disebut dalam Taurat, disebut dalam Injil, disebut dalam Buddha agama Hindu, disebut dalam kitab agama Buddha, Majusi dan lain-lain. Diketahui oleh ahli-ahli itu, ahli-ahli ramalan. Diketahui ketika mereka boleh mencuri rahsia lagi. Dimaklumkan akan lahir Nabi akhir zaman, Muhammad SAW. Dia beri mukjizat ilmu. Dilantik di kawasan yang paling terpencil dalam dunia, Makkah Al-Mukarramah. Wadin ghairi dhi zar'in
lembah yang tidak ada tanaman, yang tak sanggup didiami oleh binatang. Dipilih Ibrahim, Abul Anbiya, bapa Nabi-Nabi, menghantar puteranya Ismail dengan ibunya Hajar. Dia letak di Makkah yang terpencil, negeri yang jauh daripada dunia-dunia bertamadun, kuasa-kuasa besar dunia, negeri yang paling buta huruf, rakyatnya paling jahiliah, paling degil, paling jahat, membunuh anak-anak perempuan, ditipu hidup-hidup. Perang jadi biasa. Dibunuh anak perempuan kerana tak boleh berperang, tak ada guna anak perempuan. Begitulah degil dan kerasnya orang Arab. Dipilih menjadi tempat lahirnya Nabi Al-Zaman Al-Quran Karim. Dilahir Rasul itu dalam keadaan buta huruf, tak tahu baca dan menulis, tak ada anak kitab, tak ada sekolah, tak ada tempat belajar. Untuk membuktikan Quran ilmu Allah, bukan ciptaan manusia. Dia beri ilmu pada seorang yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Ilmu yang paling tinggi. Quran adalah mukjizat ilmu yang tak boleh disahut cabarannya sehingga hari kiamat. Firman Allah Ta'ala, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وأعدت للكافرين. Dan jika sekiranya kamu syak, kamu ragu, tidak percaya terhadap kitab yang kami turunkan kepada hamba kami Al-Quran, kami turun kepada Muhammad SAW, kalau kamu tidak percaya, saya ciptakan satu surah sepertinya. Surah pendek, surah panjang. Pendek apa tak? Satu surah yang boleh melawan Al-Quran. Panggil penolong-penolong kamu. Sama ada penolong itu Tuhan-Tuhan yang sembah lain daripada Allah. Pemimpin-pemimpin yang kamu puja bijak. Ilmuwan-ilmuwan kamu anggap banyak ilmunya dalam segala lapangan. Panggil mereka semua buat satu surah Al-Quran. Jika kamu adalah orang-orang yang benar, maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan kamu tidak akan dapat membuatnya bila-bila masa, takutlah kamu akan api neraka, di mana umpan bahan bakar neraka itu manusia dan batu-batu. Dia sediakan untuk orang-orang yang kafir, yang melawan apa? Melawan Al-Quran. Cabaran itu tak boleh ditahu sehingga hari ini. Semua yang ada di Al-Quran adalah benar. Hukumnya adil, bijak. Quran adalah kalam Allah Ta'ala, ilmu Allah Ta'ala, bijaksana Allah Ta'ala, adil Allah Ta'ala, yang maha suci daripada segala kekurangan. Hari ini pengkaji secara ilmu membuat kajian tentang apa yang disebut dalam Quran. Bila buat kajian, bercampur dengan Quran kajiannya. Pada awalnya mereka anggap Quran salah, mereka yang betul. Akhirnya mengaku Quran yang betul, mereka yang salah. Quran memberi jawaban yang benar, menceritakan tentang umat-umat zaman dahulu, umat zaman dahulu yang dibinasakan oleh Allah.
kaum Firaun, kaum Ad, kaum Samud, kaum Babylon dan lain-lain yang zalim dinasihati oleh Allah. Pemerintah yang adil, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Zulkarnain disebut dalam Quran. Sebut dalam Quran. Kajian dibuat, memang pemerintah itu ada. Ada tanda-tanda warisan yang ditinggalkan, dikaji oleh ahli sejarah. Benar. Termasuklah Quran menyebut tentang angkasa lepas. Perkara langit, perkara matahari, bulan, bintang, cakrawala. Dibuat kajian melalui alat-alat yang canggih, yang termoden. Teropong, mikroskop, melihat peredarannya tepat macam Quran sebut. Maka percayalah, semua cerita gaib, cerita malaikat, cerita hari kiamat, cerita dosa dan pahala, cerita tentang Tuhan, mengenal Tuhan, siapa Tuhan yang sebenar, adalah betul dan benar. Tak ada salah sedikit pun Quran ini. Kerana daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala jadikan Al-Quran petunjuk kepada manusia yang ditugaskan oleh Allah untuk beribadat kepada Allah. Tuhan yang menjadikan mereka menjadi Rasulullah alam, Rabbul Alamin. Tuhan yang mencipta, Rabbul Alamin. Tuhan yang layak disembah, Allah. Tauhid rububiyah dan uluhiyah. Rububiyah, Tuhan yang mencipta alam, mentadbir alam ini. Uluhiyah, Tuhan yang layak disembah, diibadat, diabdikan diri kepadanya. Hanya Allah. Manusia mengikut fitrahnya, mengikut sebelah semula jadinya, percaya kepada Allah, percaya pada Tuhan. Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Jika engkau tanya mereka orang-orang kafir itu, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Mereka jawab, Allah. Sama ada manusia bertamadun, termasuk manusia yang jakun di remua belantara, percaya adanya kuasa gaib, Tuhan yang mencipta kuasa alam ini. Termasuk kalangan etis yang tak percaya adanya Tuhan, menafi Tuhan itu ada, tak ada Tuhan. Bila mereka terdesak, bila pergi ke laut, menghadapi gelombang yang besar di malam yang gelap gulita, tak ada penyelamat lagi, masa itu minta tolong kepada Allah. Bila naik kapal terbang mati enjin dia, terumbang ambing, tak ada penyelamat lagi, minta tolong kepada Allah. Ini fitrah manusia. Soalnya bagaimana nak mengenal Tuhan yang sebenar. Maka Allah lantik Nabi-Nabi Rasulullah alaihi wassalam. Berakhir Muhammad SAW. Melalui kitab Allah, kenal siapa Tuhan yang sebenar. Melalui sifat-sifatnya, melalui nama-namanya, melalui dalil-dalil kekuasaan yang ada pada alam ini. Cukup. Walaupun mereka tak nampak, tak dapat lihat, cukup dengan dalil-dalil itu. Cukup. Kerana mereka tak mampu nak melihat Allah yang mata dia. Tak mampu. Kebesarannya tak sanggup ditanggung oleh makhluknya. Nak lihat dengan mata Allah Ta'ala tak izin. Dan Nabi Musa alaihissalam yang Allah Ta'ala bercakap dengannya. Dan Musa minta, Rabbi arini anzur ilaik. Wahai Tuhan, tunjukkan aku nak tengok. Nak tengok. Tuhan kata, wahai Musa, mu tak boleh tengok aku, tengok pada bukit. Tengok pada bukit. Falamma tajalla rabbuhu ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Bila menjelma nur cahaya hijab yang mendindingkan antara Allah
dengan makhluknya. Gunung Tur Saina, batu yang besar, hancur lebur, sama rata dengan bumi. Musa tersungkur, pengsan, dan sudah bersumpah kepada Allah. Mengaku. Bani Israel minta nak tengok Tuhan, dia sampai peti. Mati dihidupkan semula. Kebesaran Allah. Kita nak jumpa raja-raja datang dunia ni pun bukan mudah. Nak jumpa raja bukan jumpa kedua itu saja. Tuhan ni tak ada bandingan kekuasaannya. Raja seluruh alam. Raja kekal abadi yang sempurna. Sangat hebat. Cukup dengan benar Nabi-Nabi Rasul-Rasul. Benar kitabnya mencerita tentang Tuhan. Bagaimana beribadat? Dia ajar kita beribadat. Ibadat ruh dan jasad. Ibadat harta. Semua dia ada. Ibadat ruh dan jasad. Puasa Ramadan. Sembahyang, ibadat ruh. Ibadat harta. Zakat, haji dan sebagainya. Kerana Allah Ta'ala jadikan manusia itu ada jasad, ada roh, ada akal, ada nafsu. Berbeza dengan makhluk yang lain. Manusia ditugaskan untuk berada di atas muka bumi, untuk mentarbiyah bumi, beribadat mentarbiyah bumi, melaksanakan hukum Allah yang adil. Quran menjadi petunjuk kepada manusia untuk melaksanakan kehidupan itu. Yang sanggup terima petunjuk ini ialah mereka bertakwa kepada Allah. Zalika kitabullah rabbi hudan lil muttaqin. Kitab Quran ini tak syak lagi menjadi petunjuk kepada orang yang bertakwa kepada Allah. Yang takut taat kepada Allah, ikut perintah dan tinggal larangannya. Maka sewajarnya Allah Ta'ala pilih Quran diturunkan bulan Ramadan. Bulan kita beribadat, puasa. Tujuan ibadat itu ialah la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa kepada Allah. Untuk melatih diri kita menjadi orang bertakwa kepada Allah. Taat semua perintah Allah Ta'ala. Apa Allah Ta'ala suruh, kita ikut. Allah Ta'ala larang, kita tinggal. Kita diperintah, ditarbiyah, dididik bulan Ramadan supaya meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Walaupun penting bagi hidup kita, makan minum penting. Hawa nafsu ada pada manusia. Bulan Ramadan, waktu siang hari, tinggal makan minum. Waktu siang hari. Kita sanggup taat pada Allah Ta'ala. Walaupun penting bagi hidup kita, mau sangat makan, ada nafsu. Tapi kita taat pada Allah Ta'ala, melatih taat pada Allah Ta'ala. Bukan sahaja zahirnya, jasadnya, termasuk ruhnya. Mendidik ruh dan jasad kita, mendidik hati nurani kita, mendidik akal kita bulan Ramadan. Mendidik jadi orang taat, bertakwa kepada Allah Ta'ala yang menjadi penentu martabat manusia. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia kerana manusia yang paling bertakwa kepada Allah Ta'ala. Takwa menentukan kemuliaan manusia Allah. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu, menjadikan kamu asalnya dari seorang lelaki Adam dan seorang perempuan Hawa, berbangsa-bangsa dan bersuku kaum, macam-macam bangsa, macam-macam kaum. Lita'arafu, supaya kamu berhubung-hubung antara satu sama lain, berkenalan, bermasyarakat. Madani ini Quran sebut. Lita'arafu. Ibn Khaldun kata al-insan madaniyun bit-tabi'i. Manusia itu mengikut semula jadinya adalah bermasyarakat madani, berhubung antara satu sama lain. Tak boleh hidup seorang-seorang.
Tak boleh hidup satu bangsa saja, satu puak saja, satu negeri saja. Mesti berhubung antara satu sama lain. Dita'arafu. Kerana kemampuan yang berbeza, hasil yang berbeza, kemudahan yang berbeza, pendapatan yang berbeza. Untuk memerlukan kehidupan manusia, mesti dikumpulkan bahan-bahan yang dihasilkan oleh manusia. Kita mahu sehla baju daripada kain, kain daripada benang, benang daripada kapas, kapas mesti ditanam. Nak tanam kapas, kena ada cangkul, kena ada besi, kena ada macam-macam. Tak mungkin bagi seorang manusia, kena nak kain selai, dia buat semua. Dia yang lombong besi, dia yang buat cangkul, dia yang buat, dia yang tanam, dia buat jarum, semua dia buat. Tak mungkin. Telanjang kalau mati dia buat dia tak. Tak juga pakaian. Maka Allah membahagi-bahagikan kemudahan hingga kerja. Hasil-hasil yang berbeza. Ada yang ada hasil minyak, negeri yang ada hasil pertanian, yang ada macam-macam. Dita'arafu, bersuku antara satu sama lain. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia, yang paling bertakwa kepada Allah. Taat kepada Allah, ikut perintah Allah dalam urusan agama dan urusan dunia. Allah Ta'ala tarbiyah Nabi Adam AS. Sebelum dihantar kepada Makkah ke dunia, diajar hubungan dengan Allah. Melihat makhluk malaikat yang taat pada Allah Ta'ala, sujud pada Allah Ta'ala. Iblis yang lawan Allah Ta'ala. Kemudian wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Diajar urusan dunia Nabi Adam yang tak ada malaikat. Maka manusia diletakkan ke bumi dengan tugas-tugas itu. Kitab Allah adalah petunjuk. Quran yang ditunjuk bagaimana nak beribadah, berhubung dengan Tuhan, urusan dunia, semua adalah Quran. Petunjuk. Dan Allah Ta'ala limpah dia dengan hisab pada hari kiamat. Kerja-kerja dunia adalah jabatan untuk akhirat. Kerja di ibadat adalah untuk akhirat. Ini dia Islam. Ini dia Quran. Petunjuk yang sempurna dan lengkap. Manusia tak berjumpa kebenaran. Mereka balik pada Quran. Banyak adik-adik politik bukan bab ibadat. Dalam bab ibadat adik-adik falsafah. Mereka sendiri nak beribadat. Mereka sendiri Tuhan. Tiba-tiba manusia, makhluk yang mulia ni, sembah binatang, sembah batu, buat patung. Patung dia buat tu, bunuh pada dia. Jadi bodoh. Ini kalau tak ada hidayah, tak ada petunjuk. Reka Tuhan sendiri. Sesat. Bunuh kuasa manusia. Kemudian, nak pakai akal saja. Tanpa roh, tanpa agama. Tak boleh kawal nafsu. Manusia jadi binatang, dihak pada binatang. Berlaku begitu. Yang boleh kawal petunjuk ajaran Islam. Semuanya lengkap. Nak kenal Tuhan beribadat, kena tengok Quran. Ikut Nabi-Nabi SAW. Termasuklah urusan kehidupan ini semua dalam Quran. Ahli undang-undang termasuk ringkasnya. Ahli undang-undang termasuk bermuktamar di Belanda selepas Perang Dunia yang pertama. Setelah berlaku Perang Dunia, mengorbankan jutaan manusia. Mereka nak cari jalan, nak hapuskan peperangan. Tak boleh. Peperangan adalah tabi'i manusia. Yang boleh kawal peperangan. Bila mereka nak buat undang-undang antarabangsa, tak jumpa bagaimana nak buat. Terpaksalah merujuk pada Al-Quran. Quran yang dirujukkan. Bila nak buat undang-undang antarabangsa, hak asasi manusia dan sebagainya. Quran mukjizat ilmu dalam semua perkara. Saya ada-ada yang mubarak mengaku banyak kaum mereka yang buat kajian tentang Quran. Perbandingan Quran dengan kitab-kitab lain dan umpamanya. Kajilah ikhlas. Kajilah ikhlas masuk Islam. Bertemu kebenaran.
Kecuali mereka yang kaji tak ikhlas. Yang kaji tak ikhlas tak jiwa kebenaran. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh nak cari kebenaran Allah, kami tujuhkan dari jalan-jalan kami. Quran adalah petunjuk. Alhamdulillah. Allah tak jadikan kita ni orang Islam yang menganut Islam. Bila kita menganut Islam, kita syukur kepada Allah Ta'ala. Syukurnya jadi Al-Quran panduan hidup kita. Beramal dengan semua yang ada dalam Al-Quran. Selamat dunia dan selamat akhirat. Jangan jadi umat yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Kau yang Tuhan laknat. Suami kita tak ikut kita, ikut kepada dia. Iaitu al-maghdubi alaihim, orang Yahudi. Orang Yahudi suami kita tahu. Dia baca saya kita tahu. Malam satu baca kita tahu. Kalau kita tengok orang Yahudi tak payah ni pun, dia baca Taurat sampai mengangguk. Mengangguk lebih pada kata dia. Baca. Tapi tak amal isi kandungan dia. Tak amal. Tak masalah dia dah menurut Taurat. Kama sehimah tumlah yahmiluha. Kama sehimah yahmilu asfara. Bandingan orang yang ditanggung kitab Taurat, tak ambil tanggungjawab. Macam datang kerja itu. Maka kita orang Islam, kalau kita baca Quran sahaja tak amal. Memanglah baca Quran boleh pahala. Satu huruf pahala. Kalau baca habis banyak pahalanya. Bertaruh Quran bulan Ramadan dapat pahala. Yang terpenting ialah beramal dengan petunjuk kita. Petunjuk dia. Kalau tak beramal dengan petunjuk dia, dia mereka Allah. Dia sesat. Macam orang Yahudi. Dan Nabi pernah memberi amaran. Dan tertuliskan ladina min qablikum shibran bi shibrin wa zirran hatta law salaktum salaktum. Kamu akan terpengaruh umat ramai dulu. Jengkah demi jengkah, harta demi harta, sehingga mereka masuk dalam lubang biawak. Kami ikut sama. Sesat hanya mereka dua. Amaran Nabi betul-betul berlaku. Di akhir zaman orang Islam mula leka dan lain-lain. Setelah mereka berjaya dengan Quran, mencapai kerajaan besar. Bagaimana orang Arab yang terkena ganas, butuh huruf, degil, keras, dapat dijinukkan oleh mereka dengan tarbiyah Al-Quran. Dididik menjadi kaum yang paling hebat. Mula dengan mengucap, ikut petunjuk Allah Ta'ala, sehingga cara hidup berkeluarga, sehingga berhijrah ke Madinah, menegakkan negara Islam di Madinah. Negara masyarakat majmuk, macam-macam manusia. Islam boleh mentadbir manusia macam-macam di Madinah. Sehingga kerajaan Islam yang ikut Quran ini berjaya menakluk dunia. Berjaya menakluk dunia. Dua kuasa besar dunia, Parsi dan Rom, jatuh. Kuasa besar lain jatuh. Islam telah berjaya mengislamkan manusia dan mengislamkan ilmu manusia. Ilmu wahyu, ilmu akal manusia diislamkan. Berjaya. Bila Islam berjaya menjatuhkan dua kuasa besar dunia, pengaruh Islam menguasai 3 benua besar. Menguasai benua Asia daripada negeri Arab sehingga Asia Tengah, sehingga Asia Tenggara, sehingga utara Afrika dan selatan Eropah. Bukan saja menguasai manusia itu, ilmu yang bermanfaat diambil oleh Islam. Tamadun manusia yang menciptanya Islam ambil. Dengan petunjuk menjadi ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu yang merosakkan. Disebut ilmu wahyu daripada Allah Ta'ala, ilmu yang telah beri kepada manusia. Maka berlakulah tamadun Islam. Orang Islam yang mula-mula buat negara yang bermesyuarat. Mereka negara bermesyuarat, tak ada kesatuan. Ada kuasa rakyat, rakyat berhak untuk menegur kerajaan. Pemimpin tak ada kuasa mutlak,
Rakyat tak ada kuasa. Perkara yang manusia tak mampu nak fikir, dia naskan secara qat'i. Tak putus. Perkara yang manusia boleh fikir, Allah tak turunkan nas yang umum. Manusia boleh fikir dalam hal yang umum itu. Yang tak ada nas, manusia boleh guna akal sendiri. Ini luahnya Quran itu. Kemudian ada batas yang bermanfaat, diterima. Yang tak ada manfaat, dia tolak oleh Quran. Walaupun tak ada nas. Ini kaedah Islam. Memerintah negara dengan hebat. Sehingga macam-macam bangsa, macam-macam agama tunduk kepada Islam. Apa yang berlaku Islam yang adil ini berjaya masuk ke mana-mana negeri yang dia perintah. Laksana air banjir yang Pakistan menyebabkan penduduk-penduduk dia masuk Islam. Tak dipaksa masuk Islam, tapi penduduk masuk Islam. Mesir, utara Afrika, akhirnya bukan orang Islam itu, bukan Islam. Bila Islam memerintah, dari Mesir jadi Arab. Negeri Asia Tengah asalnya bukan Islam. Bila Islam memerintah, jadi Islam. Iran bukan Majusi, jadi Islam. Wilayah Rom Timur, Syam, agama Kristian Ortodok, jadi Islam. Bila Islam masuk, orang terima Islam tanpa dipaksa. Dalilnya masih ada orang bukan Islam yang duduk bersama orang Islam yang sanggup hidup di bawah kerajaan Islam. Ini berlaku. Masih ada gereja-gereja lama di Mesir, masih ada kuil-kuil lama di Indonesia, tak dipaksa masuk Islam. Masih ada rumah majusi di Parsi, masih ada, tak dipaksa masuk Islam. Menyebabkan Islam berkembang, orang masuk Islam. Dalam masa yang sama, ilmu yang tamadun Parsi dan sebagainya dibentuk kepada Islam orang Islam. Ilmu perbuatan, ilmu pertanian, ilmu ekonomi, macam-macam ilmu. Islam berjaya membetulkan ilmu ini jadi Islam. Orang Islam yang mula-mula mencipta alat bius, orang Islam yang mula-mula menggunakan bahan-bahan haram untuk perubatan, bahan-bahan untuk makan, untuk perubatan. Orang Islam yang mula buat bank, orang Islam yang mula melakar undang-undang antarabangsa. Semua orang Islam. Orang Islam memulakan. Sehingga Islam menguasai dunia dalam masa 1300 tahun lebih. Tetapi Allah Ta'ala jadikan kerajaan Islam ni bukan kerajaan Allah, yang kekal kerajaan Allah saja. Kerajaan manusia tak kekal. Kerajaan Sulaiman tak kekal, kerajaan Nabi Daud tak kekal. Zulkarnain tak kekal. Allah Ta'ala nak uji manusia. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maha suci Tuhan yang mempunyai kerajaan. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Allah Ta'ala jadikan hidup dan mati ini untuk uji manusia. Di akhirat akan nak uji manusia. Moga Allah Ta'ala jadikan kerajaan Islam ni tak kekal. Berlaku kerajaan Islam, berlaku kerajaan Islam. Allah Ta'ala nak tengok manusia ni istiqamah nak Islam atau tidak. Nak tunjuk. Masa Islam kuat, ikut Islam. Bila Islam masa ikut Islam. Allah Ta'ala nak uji. Ini berlaku. Sebab tu berlakunya pasang surut. Berlakunya naik turun. Berlakunya surut bila orang Islam tak faham Quran. Tak faham dengan kitab Allah. Bila lama-lama kaya-kaya memang berkuasa besar, leka menyebabkan mereka tak ikut Quran. Pada awalnya Allah Ta'ala tukar kaum dengan kaum yang lain. Wa in tatawallau yastabdil qauman ghairakum. Jika sekiranya kamu orang Arab berpaling daripada Islam, telah tukar kaum lain yang beramal Islam memerintah. Daripada orang Arab tukar pada orang Kurdish, tukar pada orang Turki, tukar pada orang Tatar, orang Mogol, tukar pada macam-macam bangsa. Termasuk di alam Melayu, di kerajaan Melayu, termasuk di Sepanyol. Tuhan tukar kaum lain yang memerintah.
Kadang-kadang berlaku lenyap, tak ada keadaan. Kita menghadapi zaman keadaan tak ada. Tapi cahaya Islam tak ada, tak mati. Tak mati. Allah tak pelihara Quran ni sehingga hari kiamat. Dia pelihara. Akan ada kumpulan-kumpulan Islam yang makin berjuang mempertahankan Islam. Akan tiba masanya naik balik, berlaku pada Rasulullah. Ini berlaku dalam dunia. Allah Ta'ala nak uji kita. Bila tak ada kerajaan Islam, kita bersama dengan kumpulan Islam, jamaah Islam. Talzam jama'atan muslimin wa imamahum. Kamu kena ikut kumpulan Islam dan pemimpin mereka. Yang juga bersama Islam kalau tak ada kuasa. Ini pesanan Nabi. Kita pada zaman orang Islam lemah. Puncanya ialah kerana penyakit Yahudi masuk pada kita. Penyakit orang Yahudi. Apa tu? Minum Nabi Ba'ad al-Kitab. وَذَكْرُونَ الْبَعْضِ فَمَا جَزَاءُ يَحْزَنُ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ نَخْرَجُ رَجُلًا إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ. Adakah kamu beriman dengan sebab kita? Kamu kumpul dengan sebahagian lain, maka tak ada balasan mereka yang melakukan demikian, adakan kekecewaan, kegagalan hidup dalam dunia dan azab dari akhirat. Berlaku. Ayat ini turun pada orang Yahudi. Penyakit Yahudi ini masuk pada orang Islam. Kita percaya Quran dibaca saja. Percaya Quran bak ibadah saja. Bak juga kahwin saja. Bak dunia, politik, ekonomi dan sebagainya, kita baca saja. Macam orang Yahudi. Penyakit Yahudi ini kena pada orang Islam. Ini zaman yang kita hadapi pada hari ini. Zaman orang Islam tak beramal dengan sepenuhnya. Ini satu cabaran besar pada kita. Khususnya para ulama yang memelihara ilmu Islam ini. Jadi waris Nabi-Nabi. Zaman tak ada Nabi-Nabi, ulama-ulama yang mewarisi ilmu. Sangat penting. Nabi katakan dalam Banu Israel, tatusuhumul anbiya. Kullama halaka nabiyyun, khalafahu nabiyyun. Wala nabiyya ba'di. Walau khulafa wahum katsirun. Yang memimpin Bani Israel zaman dulu ialah Nabi-Nabi. Nabi-Nabi memimpin umat dia dengan Islam. Urusan agama, urusan dunia, termasuk urusan ekonomi, politik dan segala-galanya. Bila wafat seorang Nabi, Tuhan ganti Nabi yang lain. Ganti Nabi lain. Kemudian aku Nabi akhir zaman. Lepas aku tak ada Nabi lagi. Tapi akan ada pemimpin-pemimpin. Pemimpin akan ada, Nabi kata. Mereka ramai. Sahabat tanya, "Ya Rasulullah, apa kami nak buat?" Nabi kata, "Muka sama dengan pemimpin-pemimpin itu. Ikut mereka selagi mereka berpegang dengan Islam. Kalau mereka tak pegang dengan Islam, ini tanggungjawab mereka dengan Allah Ta'ala." Jadi pemimpin-pemimpin akan ada. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Adalah ayat-ayat banyak yang wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada kerana kamu satu kumpulan orang yang beriman yang menjalankan seruan kepada kebaikan seluruh ajaran Islam, yang menyuruh yang baik dan mencegah kemungkaran. Mereka dapat kemenangan. Kumpulan ini akan ada sehingga kiamat. Allah Ta'ala jadikan ulama-ulama yang mewarisi ilmu mengadakan kumpulan-kumpulan ini. Nabi kata, "Innamal ulama'u warathul anbiya, ma warathu dirhaman wala dinar wala dirhaman, wa inma warathu ilman. Faman akhadahu faqad akhadha hadzin wafir." Rawahu Tirmidzi. Para ulama adalah waris yang terima pusaka Nabi-Nabi. Nabi-Nabi tidak meninggalkan pusaka duit emas dan perak. Nabi-Nabi meninggalkan pusaka ilmu. Ulama lah yang terima pusaka ilmu. Maka mereka yang terima pusaka ini mendapat keuntungan yang besar. Allah Ta'ala akan adakan ulama-ulama tiap-tiap zaman. Ulama-ulama mujaddidun. Ulama-ulama yang membangkitkan Islam akan ada tiap-tiap zaman. Walaupun mereka tak sama dengan Nabi, tak sama dengan Khulafa' Rasyidin, mereka berjamaah
di atas konsep inilah. Maka ulama-ulama kita di tanah Melayu ini menubuhkan Parti Islam se-Malaysia tahun 51. Tahun 51 tu ada syarikat Islam, ada jamaah Islam Nusantara, macam-macam nama. Dihalang oleh penjajah. Akhirnya PAH, akhir sekali. PAH dapat menyempurnakan sifat-sifat kumpulan Islam yang disebut dalam ayat tadi. Dan sebab itulah Tuan jadi PAH ni teguh, berdiri, terus. Walaupun berlaku cabaran, dia tetap jadi parti yang kuat. Tak macam kumpulan lain. Kumpulan lain, bila pemimpin mati, kumpulan mati. Bila tak pondok mati, pondok pun mampu lama. Ada kelemahan. Kita kena sedar. Kalau kita tak bergerak berjamaah. Tetapi ada yang tak mati. Jamiah Azhar tak mati, panjang. Jamiah Al-Zaitunah tak mati. Mesti berjamaah. Tempat kita ni tak berjamaah. Masing-masing buat diri mesti berjamaah. Maka ulama kita menubuhkan PAH berjamaah. PAH ada sifat-sifat itu. Dan sebab itulah kita ada sifat-sifat ini yang tak ada berjamaah yang lain. Ad-da'atu ilal khair, amar ma'ruf nahi munkar. Ini tiga perkara penting. Ada kumpulan Islam. Dakwah Islam dia tak menyeluruh. Tak sempurna. Ada kumpulan Islam, amar ma'ruf saja, nahi munkar tak ada. Nahi munkar ni payah. Orang marah nahi munkar ni. Tidak amar ma'ruf saja. Tak habis. Kita PAH ni habis. Ulama-ulama kita tak berani kena buat daerah dia, kena jail, kena bunuh, kena apa. Terus istiqamah. Dan sebab itu PAH ni terus melangsungkan perjalanan dia. Kerana istiqamah dengan apa yang ada dalam Quran. Walaupun pemimpin dia mati, pemimpin dia lari, pemimpin dia melompat, yang melompat tu bawa diri, PAH tetap hidup. Maka hidup kuat. Ini berkat. Jamaah ditubuh oleh ulama-ulama kita. Oleh kerana itu, kita mesti pertahankan sifat-sifat ini. Jangan mengajuk, jangan ubah. Dalam dunia ni ada parti-parti Islam yang ubah dasar dia kerana ikut keadaan. Contohnya di Morocco, Parti Istiqlal. Satu parti yang asalnya parti Islam. Kerana meneraikan masalah-masalah semasa, lalu dia pun buat parti Islam sekular. Di Turki, buat parti Islam sekular. Jadi kerajaan, tak ada kuasa nak amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kerajaan. Nak lawan Israel pun tak berani. Kan jadi ahli NATO, terikat dengan NATO. Tak istiqamah. Ini. Kalau kita istiqamah, orang buat macam mana pun tak mati. Contohnya Harakah Muqawamah Islamiyah. Di Palestin, Harakah Islam Palestin. Dia istiqamah dengan dasar dia. Walaupun dia menang pilihan raya, tak dibenarkan untuk tubuh kerajaan. Dia tubuh kerajaan dia Gaza. Gaza ni kecil je. Kecil sangat Gaza ni. Bahkan ni besar sikit berapa besar dia. Gaza ni. Dikepung ekonominya, dikepung politiknya, dikepung medianya, dikepung segala-galanya. Berasuh dengan tentera. Dengan serangan. Bala tentera Ahzab. Israel dan sekutu-sekutu dia tak mati. Kemudian Islam tak mati. Ini jadi pengajar pada kita. Kalau kita istiqamah dengan Islam, insya-Allah kita jadikan cahaya yang tak boleh dipadamkan. Oleh kerana itu kita kena bertahan. Alhamdulillah kita boleh pahami walaupun kita menerima pemimpin yang silih berganti, kita dapat meneruskan perjuangan. Tonggak kita ialah istiqamah kita dengan ajaran Islam. Dia terkanut dalam Al-Quran. Supaya Al-Quran tak boleh dihapuskan, tak boleh dipadamkan. Begitulah mana-mana orang Islam pegang Al-Quran ni, dia selamat tak boleh dihapuskan sekali-kali. Quran pelampung penyelamat dalam kehidupan dunia sehingga akhirat. Kalau kita tinggal Quran, tenggelam betul. Jangan. Jadi teguh ke Quran dan sunnah Nabi yang mengajar bagaimana beramal Quran. Dan ulama-ulama yang menjaga ilmu ni, memelihara Quran dan sunnah Nabi, kita boleh bertahan insya-Allah. Alhamdulillah dalam PAH kita ni kita buat majlis syura ulama, kita buat pimpinan pusat,
Dua-dua kumpulan ni yang satu jaga dasar, yang satu tarbiyah hati. Dua-dua ni tak berpisah. Menyebabkan kerja parti yang teguh dan kuat. Jadi inilah pengajaran yang kita ambil dalam peristiwa dulu Quran ni. Sangat penting kita kena ingat Quran ni ialah petunjuk kepada kita. Jangan kita tergelincir dengan Quran, kerana di akhir zaman ni Nabi sebut akan berlaku ada orang Islam yang baca Quran tapi tak amal Quran. Baca Quran tak ikut Quran. Kita dah alhamdulillah. Kita baca Quran, kita amal. Apa yang boleh kita amal, kita amal. Yang tak boleh amal, kita usahakan lagi. Kita menang apa lagi? Buat saudara kemampuan kita. Apa tu kita usaha lagi. Tambah lagi. Malah yudrakuluhu, la yudrakuluhu. Apa yang kita dapat buat semua, jangan kita tinggal. Tak tinggal Islam. Apa yang boleh buat, kita buat. Yang tak mampu, kita usahakan untuk buat. Inilah perkara pendekatan yang bagi kita kena ambil. Jadi saya itulah benda yang saya rasa penting untuk sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan ada pengadaan daripada kita. Allah Ta'ala yang boleh kita punya ilmu yang berkati oleh Allah. Yang diraihkan oleh para malaikat Allah. Malaikat merendahkan sayapnya kepada majlis ilmu. Malaikat merendahkan dan meraihkan mereka yang memelihara ilmu Islam ini. Ini sangat penting. Cukup sekali itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.